Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Dialog Poket Rakyat. Sebanyak 31 projek perumahan swasta yang sakit melibatkan lebih 3,299 unit rumah dipulihkan dalam tempoh 1 hingga 31 Mei 2023. Secara keseluruhan, sebanyak 149 projek perumahan swasta yang sakit dipulihkan melibatkan 17,436 unit rumah dengan nilai lebih 15 bilion ringgit. Sama ada telah menerima sijil CCC atau kembali lancar mengikut jadual pembinaan sejak jawatankuasa bertindak projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai ditubuhkan sejak akhir tahun lalu. Jadi ini statistik terkini berkaitan projek sakit dan projek terbengkalai, tetapi ia belum termasuk projek lewat siap dan sebagainya. Kalau ikutkan statistik, kalau kita tambah dengan statistik itu, pastinya unit-unit ini akan bertambah dan jumlah mereka yang terlibat akan bertambah. Jadi untuk melihat perkara ini satu perkara yang sudah pun evergreen, yang sudah pun kita sedia maklum sejak awal tahun 2000 lagi, ketika ekonomi kita melalui fasa meleset yang agak teruk pada 1998 hinggalah ke hari ini 2023, apatah lagi selepas kita melalui pandemik COVID-19 pada 2020 hingga 2022. Pastinya projek sakit, projek rumah terbengkalai ini bertambah akibat isu sekatan ekonomi, isu PKP dan juga tidak ada pekerja asing yang dibenarkan bekerja ketika PKP berlangsung dan harga barangan mentah naik mendadak selepas fasa pemulihan pada ketika ini. Jadi untuk melihat perkara ini, adakah apa yang dilakukan oleh jawatankuasa ini memadai ataupun ia satu permulaan yang amat positif? Sekurang-kurangnya pihak kerajaan berada di lapangan bersama dengan pembeli melihat isu-isu yang mendasari projek sakit dan projek terbengkalai ini. Jadi bersama saya pada malam ini selama sejam saya akan bincangkan, mendapatkan pencerahan mereka, melihat apa realiti di belakang itu, siapakah mangsa-mangsanya, bagaimana mereka pulih dan sebagainya. Tiga ahli panel sudah pun bersedia. Dr. Muhammad Rafiq Khan Abdul Rahman, pengurusi Victims Malaysia. Sebelah kanan saya, apa khabar, Dok? Bagus, terima kasih. Terima kasih jemput. Victims ni persatuan pemilik rumah terbengkalai. Sampai ada satu persatuan untuk menjaga kebajikan para pembeli rumah kita. Jadi di tengah itu, Cik Hafiz, Muhammad Hafiz Harun, mangsa rumah terbengkalai. Apa khabar, Cik Hafiz? Baik, alhamdulillah. Rumah dah siap? Alhamdulillah. Tapi ada kisah-kisah di sebaliknya kan? Selepas banyak. Nanti kena kongsikan dengan kami bagaimana melalui fasa-fasa yang perit itu. Jadi Muhammad Ali Ghazali, ahli Victims Malaysia, sekali lagi bersama dengan Dok. Apa khabar, Cik Ali? Alhamdulillah, terima kasih. Cik Ali ada pandangan-pandangan yang mungkin boleh kita kutip, boleh kita kongsikan dengan penonton Extra Wani pada malam ini. Jadi sebagai permulaan, dengan angka yang diberikan oleh Timbalan Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan berkaitan dengan projek sakit ini, jadi apa respon Dr. Muhammad Rafiq tentang hal ini? Sebagai permulaan, memberikan sedikit gambaran bagaimana situasi industri perumahan, industri yang menyebabkan begitu ramai terbeban dengan pinjaman-pinjaman perumahan mereka, rumah tak siap tapi loan kena bayar dan sebagainya, dan bagaimana kita bergerak ke hadapan sebagai permulaan, Dok? Terima kasih, Nazri. Terlebih dahulu saya nak bagi tahulah. Ya. Victim ni dah aktif sejak 2008 sehingga hari ini. Dalam perjalanan kita untuk mencari penyelesaian kepada masalah rumah terbengkalai dari segi pencegahan, kita dah berurusan dengan Kementerian Perumahan daripada 2008 sehingga hari ini. Dan alhamdulillah, saya kata terus terang, saya bukan bermain politik kerajaan yang ada hari ini di bawah pimpinan Menteri Perumahan sekarang, YB Komeng dengan Akmal, Timbalan Menteri Akmal, agak lebih responsif berbanding dengan yang sebelum-sebelum ini. Jadi itu kita sebagai victim nampak mungkin ada jalan keluar lah, sikit. Kan, Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dicakapkan oleh YB Akmal tentang dalam kenyataan akhbar dia, ini cuma menyatakan tentang jumlah yang sedang dipulihkan atau sudah dipulihkan. Tetapi realiti dia hari ini, projek bermasalah yang mana kita kategorikan sebagai sakit, sebagai sakit, lewat dan terbengkalai. Ya, ada tiga kategori itu. Sakit, lewat dan terbengkalai. Jadi kalau kita ambil lewat dan terbengkalai saja sebagai masalah, bermasalah, hari ini kita ada lebih daripada 700 pemaju yang terlibat. Pemajuan yang terlibat.
melibatkan lebih kurang nilaian properti hampir 100 bilion. Bayangkan. Daripada 100 bilion tu 56 bilion sudah terjual. Dan ini adalah mempunyai, dalam erti kata lain Separuh lagi belum terjual. 56 bilion yang terjual ni telah mengikat pembeli tetapi tak dapat rumah. Dari segi kesan ekonomi, kalau kita ambil 560, kalau kata pakai economic multiplier 10, ia sama dengan 560 bilion. Artinya duit pembeli ni terlekat. Tak boleh buat apa dah. Dah tak boleh buat apa. Yang mana sepatutnya dia boleh gunakan untuk bayar anak sekolah, dah sangkut dekat situ. Untuk beli makanan rumah, tersangkut di situ kan. So ini masalah pembeli. Hafiz boleh terangkan lebih detail lah tentang apa yang saya katakan. Itu permulaan dari saya lah. Ya, menarik. Cik Hafiz, boleh ceritakan apa yang berlaku bila projek sakit dan berapa lama terpaksa menerima tempias itu dan bila projek pulih semula? Kalau ikutkan projek tu saya start beli tahun 2003. Saya SMP. Patut siap 2006. Tapi seperti biasalah, indah kabar rupa lah. Nampak progres, klaim ada, tapi progres rumah tak ada. Lepas tu bila start projek satu dia dah siap, tak siap-siap, and then kita tengok, and then kita bergerak sesama pembeli. Masa tu dalam kumpulan yang kecil, kita bergerak, kita berkumpul, kita discuss macam mana kita nak buat. And then kebetulan jumpa dengan Dr. Rafiq pula. So kita discuss sama-sama, kita cari solution. Kerja yang panjang kan, banyak masa dibuang lah. Kita kena pergi panjat pejabat sana, authority sini, sampai ke satu tahap yang kita boleh force memaju untuk siapkan projek. Walaupun dia dah dalam proses nak liquidate pun. Tapi alhamdulillah benda tu boleh disiapkan. Roughly projek tu siap sepenuhnya dalam 2015. Oh, 10 tahun selepas itu? Lebih kurang. 2006 tentunya? Sepenuhnya. Tapi biasalah bila ada projek sakit ni, ada pro and con dalam pihak tu. Mutu binaan, masalah-masalah yang ada. Yalah, so tu terpaksa pembeli tanggung pula. Berapa ramai dalam projek itu sebenarnya? Kalau unit ada 1,000 lebih unit. Ini projek kondo, apartmen apartmen. Ini bertingkat lah. Dan bagaimana dari sudut financing? Financing macam biasalah. Bila dah sampai certain amount, bila dah bank pun dah start. 2006 dah kena full amount. Dah full. And then time tu lah start sakit lah. Kebanyakan yang beli ni, kebanyakan yang saya perasan lah. Kebanyakan yang jadi mangsa ni, kebanyakannya first time buyer. Mana knowledge kita masa tu mungkin excited kita nak beli rumah kan. Knowledge kita pun tak banyak mana. Kita pun masih baru start nak belajar, baru start nak hidup buat bina family. So kat situ yang jadi saya nampak kat situlah selalunya yang mangsa keadaan lah. Maknanya dari situ masalah dia bila kita nak susun financial part. Dalam masa sama rumah sewa nak sewa. Lepas tu dalam masa sama kita nak build kita punya family. Dekat situ adalah struggle for financial part lah. Dari sudut kewangan kita kan. Kat situ ada masalah lah. Yang paling perit yang tak boleh dilupakan apa ya? Ketika itu 10 tahun menunggu siap. Peritnya sebab yalah kita nak susun kita punya financial, kewangan, lepas tu kita nak benda tu ada. Sebab kalau ikutkan projek tu, kalau ikutkan masa kita fight tu, projek tu memang ada setengah blok tak nampak langsung. Ada blok dah siap. Ada blok yang separuh jalan. Macam-macam. Dia projek tu sendiri pun siap pun berperingkat. Blok A dulu, lepas tu blok D. Adakah sebelum membeli Cik Hafiz dan rakan-rakan membuat penyelidikan tentang latar belakang pemaju? Itu macam saya cakap tadi lah. Macam first time buyer, so excited kita lebih. So daripada situ. Tapi bila start benda ni, daripada situ saya start belajar. Maknanya sebelum apa-apa kita kena tambah ilmu kita dulu. Maknanya daripada situ kita boleh nilai apa yang patut. Tapi macam itulah. Sedangkan information tu sendiri kita tak boleh dapat. Dulu pun rasanya nak dapatkan senarai pemaju yang kata bermasalah ke apa pun tak semacam sekarang. Sekarang kita ujung jari je. Kita boleh dapat info. Masa dulu rasanya nak dapatkan info tu terhad. And then dulu pun tak pihak-pihak authority pun tak se-open sekarang rasanya. Dan boleh ceritakan proses membuat tindakan tu, apa yang dilakukan, siapa dijumpa selain pada victims, dan adakah ia begitu melelahkan dan
ada rasa-rasa macam dah give up dan sebagainya? Give up tu, kau nak kata Banyak give up, kali lah. kau nak rasa give up tu tak boleh lah sebab Itu hak kita kan. Kita dah membayar setiap kita bulan. dah fix dengan bank. Ya. Kalau nak tak nak kita kena bayar juga. So kita cuba fight. Memang lelah lah. Maknanya tapi alhamdulillah dapat satu grup pembeli yang Aktif willing nak buat sekali. Kerja-kerja sukarela ni kan. Memang kerja sukarela. Kita pernah buat rasanya kita pergi kat KLCC dengan doktor. Buat Kita demo. pakai baju sama colour, kita masuklah kat KLCC. Rasanya time tu rasanya dapat liputan akhbar juga. Media lah. Hampir 500 orang. So itu yang tercetusnya baru buka mata kementerian untuk tengok. Tapi alhamdulillah lah walaupun banyak halangan, banyak cubaan untuk gagaran, tapi alhamdulillah projek dapat Adakah Encik Hafiz juga ada perunding dengan pihak bank, pihak institusi kewangan dalam untuk memudahkanlah, melegakan sedikit? Kerana mereka sebagai pembiaya tetapi mereka tahu rumah memang tak ada, tak wujud pun, tapi full payment terpaksa berjalan setiap bulan. Tapi masa tu mula-mula pun terfikir juga macam mana bank boleh release loan dengan rumah yang sepatutnya sebelum release arkitek sign. Yelah, dia dah bagi pada developer kan? Ya. Yelah, masa kat situ macam ada masa tu terfikir juga. Ya, macam mana? Ada apa? Macam ada something yang tak telus sepatutnya lah, bagi. tak telus lah. Arkitek dah sign kata progression ni. Macam mana kan? Lepas tu bank pula base pada arkitek punya sign, okey base buat disburse. Tapi benda tu tak settle. Sebenarnya tak macam itu kan. So macam kawal selia masa tu mungkin kelemahan utama dia kawal selia lah bagi saya lah. Maknanya walaupun keluar tapi benda tu boleh keluar walaupun benda tu tak sepatutnya keluar. Ya, Cik Ali, kita lihat ini salah seorang mangsa, saya rasa ratusan ribu lah kalau ikut angka-angka yang dikongsikan Cik Dok tadi dan juga apa yang saya bacakan tadi. Mangsa akibat projek terbengkalai, projek sakit dan sebagainya. Tetapi adakah dengan perkara-perkara yang berlaku saban hari dan juga perkara yang sama berlaku, adakah pengguna ni tahu hak mereka? Adakah pengguna ni yang datang ke victims buat kaji selidik, buat research sikit tentang latar belakang projek dan juga pemaju, adakah ada peningkatan maklumat, awareness begitu, ataupun nampaknya dia punya cycle sama je, pembeli pertama memang akan hadapi benda yang sama? Terima kasih. Dia begini, saya lihat ini minda seseorang lah. Siapa nak ngaku dia buat salah? Susah. Yalah. Betul tak? Yalah. Tersilap beli. Sensitif kan? Susah. Yalah. Jadi mesti ada ego kita kan? ya. Jadi saya nampak macam perkara begini adalah macam Nazmi, yang tertanya tadi kan, ada tak periksa? Tidak kan? Nampak tak? Dan kepada pembeli rumah yang pertama kali tu, dia rasa agak excited kan? Ya, beli benda baru. Benda baru, semua bagus. Ya, semua cantik. Dengan brosurnya, Macam-macam lah. gambar, Benda tak nampak lagi, tak apa. Jadi, lepas tu tanya kawan, bagus tak? Kawan biasa, okeylah, baguslah. Kalau yang apa orang kata frank tu, janganlah. Tapi nampak tak? Kita dah build up kita punya itu. Ini sebagai lumrah manusia. Itu satu. Jadi macam saya nampak apa yang Cik Hafiz kata. Saya memikirkan boleh tak kita ada tak ruang tribunal masa peringkat yang dalam apa domestic trade. Ada yang isu misrepresentation tau. Ada undang-undang, tapi saya tak tahulah sama ada rumah tu kita boleh terus ke situ. Nampak tak? Mungkin kata developer ni misrepresented tu ni. Peringkat awal lagi tau. Itu satu ruang lah dalam perbincangan kita di sini. Mungkin itu di situ ruang, Dok, kita kena fikirlah di situ. Jadi ada agensi lain yang akan tribunal, small claim. Ini bukan small claim lah. Tapi kurang-kurang misrepresentation tu ada. Alangkan orang jual baju yang counterfeit tu pun dah kena. Takkan dari ini tak kena. Tapi Dok, Cik Ali, kalau kita lihat akta-akta yang sedia ada, adakah ia benar-benar dapat membantu buyer seperti Cik Hafiz dan rakan-rakan lain yang di luar sana yang menonton program kita ini, ataupun akta-akta ini memang tidak ada ruang untuk buyer, pembeli mengangkat masalah
mereka. Kalau dari sudut Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelaksanaan 1966 misalnya, Akta 118 memperuntukkan penyerahan milikan kosong, penyerahan kunci unit kepada pembeli adalah dalam tempoh 24 bulan bagi hartanah atas tanah dan 36 bulan untuk projek berserata. Ini sudah ada? Betul. Tapi itu bawah akta HDA ya. HDA. Tapi di dalam akta misrepresentation bawah di domestic trade, saya tak pernah terbaca yang di mana isu ini di bawah akta itu, misrepresentation. Ya. Ya. Jadi itu satu ruang lah. Dalam ialah saya pun terfikir bila dengar apa Cik Hafiz cakap ni. Terfikir perkara itu mungkin boleh dibawa ke situ. To test case. Dok, macam mana dok? You see, ramai orang salah faham. Ya. Akta 118, walaupun nama akta itu Akta Pemajuan Perumahan, sebenarnya ia tidak ada kena-mengena dengan pemajuan perumahan. Oh, ya ke? Pemajuan perumahan ini ialah satu kuasa yang melibatkan pemaju dengan local council dan state government. Oh, itu. Ya. Akta ini semua mengawal penjualan benda yang tidak ada. Ya. Pemaju hari ini membuat produk dalam bentuk gambaran brosur dan rumah contoh, ilustrasi dia dan jual. Jadi pasal benda tu tidak ada, sebab tu kita kena kawal penjualan itu, proses penjualan itu. Tetapi akta yang ada hari ini yang kita inherit daripada berpuluh-puluh tahun ini sudah arkaik. Memang dinosaur lah, memang dinosaur. Dia outdated langsung lah. Memang sebab apa? Sebagai kerajaan sepatutnya kita dah belajar bahawa banyaknya projek terbengkalai, banyak projek bermasalah. Tentu ada puncanya di akta. Kan? Tak ada punca kuasa, tak ada. So jadi kita kena faham dulu di mana apa puncanya, kenapa jadi banyak sangat rumah macam ini bermasalah. Ya. Dari segi fakta, statistik saya kata, punca, kalau saya boleh uraikan sikit, projek bermasalah ini berpunca daripada 3 perkara. Yang pertama adalah kelemahan pemaju dari segi financial management dengan project management. Satu. Dia tak ada selari dia punya project management dengan dia punya cash flow management. Tak selari, satu. Yang kedua ialah environmental factors. Environmental factors ni contohnya satu kawasan tu dulu dia fikir bukit ni kita boleh potong begini. Boleh tarah itu je ya. Sekarang ni bila nak potong tengok tak boleh. Ada pula larangan-larangan, ada pula anak air dalam tu, dah kena buat benda lain kan. Itu environmental. Contoh yang paling besar ialah environmental, contohnya kita ada pandemik. Itu environmental factor. Tapi kalau kita tengok statistik keseluruhan, jumlah unit yang terlibat akibat daripada pandemik COVID contohnya, cuma 25% ke bawah. Selebihnya sebelum itu lagi dah ada. Ya? Kita inherit yang lama. Yang lama. Berpuluh-puluh tahun pun ada. Ya? Yang pertama tadi. Yang ketiga yang pada saya yang paling besar ialah kelemahan dalam akta itu sendiri. Ya? Akta itu cuba mengawal selia. Contoh, saya bagi contoh ya. Orang kata kita ada housing development account, jadi itu sebenarnya menolong pembeli. Itu teori. Praktikalnya, apabila duit tu dah keluar daripada akaun peminjam rumah, ambil loan rumah, duit tu dah masuk ke dalam akaun tu, duit tu siapa punya? Duit itu milik pemaju. Dari segi asas kat situ pun dah tak betul. Sepatutnya duit tu dianggap satu sebagai trust money. Tak boleh dikeluarkan begitu sewenang-wenangnya. Ya. Jadi, ini sebenarnya satu bentuk eyewash. Kita buat housing development account, cuma orang kata cuci mata kepada orang ramai bahawa benda tu selamat bila kita ada housing development account. Sebenarnya ia cuma conduit. Dia siap 10%, dia bagi invoice kepada bank 10%. 10 bank bayar kepada housing development account. Lepas tu automatically daripada housing development masuk ke developers account. Jadi dia cuma conduit. Ya. Tidak ada kawalan di situ. Ya. Pada saya jual beli benda yang tidak ada ni sama macam jual insurans. Ada tak hari ni orang nampak apa benda dia beli insurans? Tak nampak. Dia tak nampak. Tapi dia tak bimbang kan? Dia bayar 1,000 tiap-tiap bulan pun dia tak bimbang sebab dia kata company tu ada,
Sebab bank negara ada, Jaminan dia bank jaga negara, ya. jaminan, ketenteraman hati dia, jiwa dia kan, kepercayaan dia kepada sistem tu ada. Tapi beli rumah ni lain. Ya. Kepercayaan tu tidak ada sebab apa? Undang-undang itu tidak membina kepercayaan kepada orang ramai. Ya, tidak memberi kepercayaan kepada orang ramai. Sebenarnya ramai pembeli-pembeli luar negara yang terlibat. Ya, ramai. Saya dah jumpa ramai dari Hong Kong ada, dari Singapura ada, ramai. Ya, mereka macam kata takut nak melabur di sini. Ya, pelik lah. Kalau kita ubah undang-undang ini, ya, dalam satu bentuk di mana kita mengawal risiko. Kita jangan kawal pembinaan. Kita jangan kawal, kita kawal risiko. Ya, risiko kepada pembeli dan kita bina satu undang-undang yang mana dia memberi kepercayaan orang ramai. Trust. Trust tu ada. Bila trust sudah ada, kepercayaan orang dah ada, orang tak takut nak beli. Ya. Kalau orang tak takut nak beli, Ya. pelabur-pelabur luar negara akan datang beli di sini. Kalau orang ramai boleh pergi beli. Kondusif lah. Yes. Ya, ya. Orang ramai boleh pergi beli property di Singapura Ya. daripada luar negara. Beli di Dubai. Yakin mereka ada Dia trust. yakin, dia tak puas hati. Walaupun mahal Mahal macam mana pun dia beli. Tapi di Malaysia ni, pelabur luar negara kurang. Jadi kalau kita develop satu sistem Ya. yang mana memberi kepercayaan pada pembeli, saya yakin ia akan membantu pemaju dalam negara, dia akan membantu ekonomi negara. Okey. Yang penting ekonomi negara. Sekarang ni negara memerlukan ekonomi itu bergerak. Ya. Ini salah satu hala tuju yang kita kena Ya, buat. boleh menyumbang kepada Ya. pertumbuhan ekonomi. Kita kena betulkan yang ini dulu. Bagi Cik Hafiz, adakah Cik Hafiz ketika rakan-rakan membuat keputusan untuk cuba dapatkan juga projek ini revive semula dan siapkan rumah yang terbengkalai itu, adakah cuba menghubungi pihak Kementerian Perumahan? Ada. Kita rasa beberapa Okay, kali. boleh ceritakan apa proses, apa jawapan daripada pihak kementerian? Adakah mereka berlepas tangan ke sebagainya? Nak kata terus terangnya, sepanjang kita berurusan tu, secara konkretnya tak ada apa-apa yang membantu sangatlah. Itulah. Mereka tidak ada sumber kuasa juga. Betul. Tapi kuasa ada kat diorang sebenarnya. Ada kuasa kat menteri. Tapi tak digunakan. So, sama ada diorang tak nak menekan pemaju atau apa, tu saya tak tahulah. Tapi, memang tak ada willing to do lah. Maknanya, apa-apa kita orang terpaksa settle sendiri. Bagaimana pihak agensi-agensi kerajaan yang lain, mereka seperti local council, state government ada? Local council, roughly, mostly dialog, meeting, itu je lah. Itu pun push, diorang just bantu untuk pemudahkan cara saja. Yang mana yang selebihnya, itu pun kita terpaksa kita pembeli bergerak sendiri. Tapi itulah. Nasib baik tim pembeli yang ada ni pun alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Tapi mostly kena ada willing to fight lah. Kalau tak ada memang projek tu akan jadi macam tu je lah. Ya. Sia-sia lah bayar duit every month. Benda yang takkan ada. Sampai yang sekarang baca pun projek sampai 25 tahun. Betul. Kata 30 kalau tak tahun. ada willing sesama pembeli, memang projek takkan jalan. Bagaimana dengan respon daripada pihak kewangan? Maksudnya bank Ini saya paling penting ni. Ada boleh menstrukturkan pembayaran Kalau ke ikut- ataupun memang mereka tak ada kalau kompromi kalau ikutkan kalau kita baca akta pun mostly diorang kata kita boleh buat pergi bank restructure, tapi rasanya once you dah bank dah disburse duit, Ya, SMP dah. dia orang nak balik duit dia orang tu macam mana Ya, pun. ya. So mostly jelas tak nak pembeli kat kena Tapi tanggung. mereka sedar projek itu tak ada. Kalau diorang nak kata tak sedar, should be diorang tahu. Tapi macam biasalah, kita macam tu saya cakap tadi. Dia hanya melihat perjanjian dengan pembeli saja. Macam saya cakap SMP mula-mula tu tu lah. Maknanya kat situ ada loophole dia. Ya. Macam bila dah ada claim daripada developer, bank tanpa usaha periksa dia reimburse saja. Sepatutnya sebelum reimburse, Ya. patut ada checking daripada side diorang ke Ya, atau ya. apa. Sebab macam proses itu mostly satu bank je yang pegang. So boleh bayangkan, sepatutnya diorang boleh tahu. Kalau dah claim, reimburse, diorang boleh check dulu. Ya. Sebab mostly kawasan projek itu, kalau tanya semua pinjam daripada satu bank. Adakah ini loophole yang jelas, Cik Ali? Kerana Jelas. Ini macam ada satu teori konspirasi bahawa landowner, itu developer dan juga pihak financing, bank,
mempunyai satu industri yang mereka berkait rapat dan mereka bersahabat rapat. Kerana ini memberikan keuntungan buy besar kepada mereka berbanding buyer. Saya lihat begini ya. Di dalam isu-isu financing, isu-isu syarikat, yang sekarang kita apa banyak semua bebannya kan, adalah financing ya. Tapi dia ada profesional yang ada lesen, macam auditor ada lesen. Betul tak? Dia nak sign off siapa punya account ada, tapi pengarah tu ambil tanggungjawab jugalah. Nampak macam isu projek perumahan ni, siapa yang sign kata arkitek kan? Arkitek. Tapi itu pun saya tak ada dengar di mana arkitek bertanggungjawab sebagai seorang profesional. Saya tak pernah dengar lah yang kena sue ke, tak pernah dengar. Yeah. Itu satu. Yeah. Itu betul-betul at ground level tu. Kat bank tu jauh. Dia tak nampak, dia tengok dokumen saja. Tapi arkitek fizikal. Itu satu. Dan juga yang mengiyakan arkitek tu mungkin pihak berkuasa tempatan. Pasal dia yang meluluskan juga. Tapi di situ saya nampak dah. Nak memperketatkan isu-isu yang tidak ada kelompongan itu ya. Itu saya nampak di situ. Ialah pengalaman saya deal dengan majlis ketempatan PBT kecil tu, saya nampak di situlah. Tapi adakah mereka menghayati pasal kalau sebagai PBT for example, ada pembangunan, majulah kawasan tu. Yalah, bayar cukai dan bayar sebagainya. cukai macam-macam, land value naik, semua tu. Tapi kalau dia tak menghayati, dia saja buat tak kisah ya. Tak kisah, habislah. Sama ada YDP ke ahli-ahli majlis menghayati. Pasal kebanyakan bila saya pernah jadi ahli majlis kecil lah. Semua tak ada duit. Tapi dia secara umumnya tak menghayati. Kalau kita buat betul-betul bandar cantik apa semua, naiklah value. Saya sama dengan ni juga perumahan ni. Kalau banyak loophole banyak loophole. Dok kata tadi yang begitu terlibat secara langsung dengan isu perumahan adalah local council dan state government. Jadi adakah kita tak boleh buat sesuatu, Dok? Kalau kita lihat angka-angka misalnya selepas COVID lebih 65% projek sakit dicatatkan oleh KPKT dan Selangor tertinggi. Pastinya negeri maju ni memang banyak projek perumahan, Johor, begitu juga Perak dan juga wilayah persekutuan. Dan kalau kita lihat peningkatan lebih 64% dari sudut projek-projek ini yang terbengkalai ataupun yang sakit. Dan kita sedia maklum, Dok, pemaju ada berbagai kategori lah, pemaju besar, pemaju kecil, pemaju lokal dan sebagainya. Adakah susah untuk kita senarai hitamkan mereka-mereka yang bermasalah ini dan pamparkan di laman web KPKT dan local council dan sebagainya? Kalau ini mereka boleh lakukan, jadi pengguna-pengguna ada info yang jelas bahawa ini memang kalau projek CA ni memang tak payah belilah. Memang projek yang ada pun 5, 6, 8 tak siap lagi. Adakah itu tak boleh dilakukan? Blacklisted, kita dengar banyak kali dah. Semua menteri cakap benda yang sama. Kan, timbalan menteri cakap benda yang sama. Kita akan blacklisted kan mereka. Tapi macam tak ada kalis teguran ke, kalis hukuman ke sebagainya. Dia macam macam tadi saya kata, pembangunan, pembinaan adalah di bawah peranan tanggungjawab kerajaan negeri dengan kerajaan tempatan. Sebab di kerajaan tempatan dia ada zoning, ya. Kemudian dia meluluskan pelan, dia meluluskan kursus pembinaan itu diluluskan oleh dia orang. Sepatutnya kerajaan tempatan memainkan peranan yang lebih besar, ya. Kemudian kerajaan negeri. Kerajaan negeri apa-apa isu berkaitan dengan tanah melibatkan dia. Jadi kalau tanah itu belum ditukar syarat, janganlah buat rumah. Ya, kena tukar syarat dulu, kan. Contohnya, kalau tanah itu berstatus komersial, janganlah buat rumah. Kononnya rumah macam contoh tempat Encik Hafiz duduk ni. Tanah dia komersial. Dia panggilnya servis apartmen, jadi rumah. Tapi sebenarnya ianya servis apartmen tu macam hotel. Jadi pembinaannya, dimensi dia, reka bentuk dia dan juga keperluan penduduk dia kurang.
Ya, berbanding dengan kalau di bawah undang-undang negeri, kalau you nak bina rumah, you kena ada sediakan taman permainan, bla 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 dan Infrastruktur sebagainya. asas, ya. Kena ada, ya. So jadi kerajaan negeri kena main lebih banyak peranan dengan kerajaan dengan PBT, ya. Kerajaan federal government, kerajaan pusat, ya, di bawah KPKT, dia sebenarnya mengawal sendiri penjualan. Ya, macam saya kata tadi. Okey, berbalik pada isu menyenaraikan hitam. Malu nak cakap, tapi realiti dia ialah kalau you boleh pergi ke laman web kerajaan Kementerian Perumahan, cuba cari senarai pemaju yang senaraikan hitam. Tidak mudah. Dia bukan terpampang di muka ke depan. You klik sana, cari ini, lepas tu you kena masukkan keyword-keyword tertentu untuk cari, kan. Dia tak terpampang dengan jelas. Ya. Susah. Susah. Jadi pembeli pun kadang-kadang, yelah, walaupun Hafiz kata hari ini ada maklumat di ujung jari, kan. Tetapi tak semudah yang, kenapa tak boleh dimudahkan benda ini? Pada saya boleh dimudahkan. Kenapa maklumat ini tidak diletakkan di laman web PBT? Ya. For example, Semua laman web negeri. Ya. Seragamkan. Semua kena letak. Ya. Seamless, Seamless, kan. Atau buat just laman web khusus senarai rumah-rumah terbengkalai mengikut negeri, kan. Jadi semua di mana-mana saja pembeli satu Malaysia boleh tengok. Ya. Kenapa tak buat begitu? Benda ni sebenarnya bukan susah sangat, mudah, cuma ada will power atau tidak. Kemudian satu lagi yang saya perlu ingatkan ialah yang disenarai hitamkan pemaju A. Dia pemaju A. Ini satu lagi triknya. Besok dia buka company B. Ya. Dosa C. Owner atas sama. Kan? Owner atas ni kenapa tak disenarai hitamkan? You patut bila senarai hitamkan company, you kena senarai hitam ke kepala dia juga. Mother company dia, you kena. Kemudian kalau di bawah akta syarikat, kita ada apa dipanggil beneficial owner. Dia ditaktifkan. Bawah SSM. Ada ditaktifkan apa sebagai beneficial owner. Beneficial owner ni sepatutnya dipertanggungjawabkan. Ini ada coverage, ya. Ya, because you own the company. Ini tidak. Company, pemaju A buat projek untuk dividen hantar ke atas. Board dan sebagainya. Tapi bila masalah, tinggal di company. Tak boleh macam tu. That is the undang-undang. So kita kena ubah. Kan? So hari ini, saya tak pandang isu masalah perumahan ini ialah antara masalah pemaju dengan pembeli. Bukan. Ini bukan masalah pemaju dengan pembeli. Ini ialah masalah kita kena membangunkan ekonomi. Ya, kita kena bina ekonomi ini di mana kita boleh bantu semua orang. Pembeli dapat rumah, pemaju dapat rumah. Cara dia ialah dengan membina kepercayaan dalam undang-undang. Macam mana cara nak bina kepercayaan dalam undang-undang? Kita kena buat undang-undang yang memastikan kita mencegah, bukan membaiki projek bermasalah. Dah terlambat. And then bukan saja membaiki terlambat, bila membaiki kos tinggi, kemampuan pun tak ada. Berapa banyak projek terbengkalai dalam negara daripada berpuluh tahun sampai hari ini. Hari ini lebih kurang 150. Saya tak ingat angka sebenar, tapi sekitar 150. Berpuluh tahun kerajaan cuba baiki, tak boleh baiki sebab tak ada duit. Tak ada kemampuan. Dan takkan pakai duit rakyat untuk tak boleh pakai duit rakyat untuk bantu segolongan orang. Tak boleh. Tak boleh. Tak sesuai, kan? Tak betul modus tu. Jadi sebagai kerajaan kita kena mencegah. Kita mesti develop undang-undang yang mana kita melindungi hak pengguna. Dalam akta baru kalau kita buat, ya, kita kena lindungi hak pengguna. Kita tak boleh lagi buat cara sekarang iaitu mengawal pembayaran mengikut fasa pembangunan projek. 10% sana tak boleh lagi dah. Kan? Tak boleh. Ini outdated lah. Ini cara lama. Dan sebanyak tak salah saya dah 3 kali akta pembajuan perumahan ini dipinda. Tapi tak fikir benda ni. Tak, dah dipinda 3 kali sebab kononnya nak menyelesaikan masalah. Tak selesai juga. Jadi artinya kaedah lama ni tak boleh pakai. Kita kena guna kaedah baru di mana kita mengawal risiko. Kita mencegah risiko. Ya. Dan viktim sudah bagi cadangan kita kepada kementerian. Ya. Macam mana caranya kita nak mencegah? Kalau kita boleh mencegah, kita akan membina keyakinan orang, kepercayaan orang untuk beli rumah di Malaysia. Kita akan menggalakkan pelaburan luar. Pembaju akan mendapat manfaat lebih besar. Kan?
Ini bukan soal kita dulu kata kita anti pemaju, tidak. Ya, bukan pro pembeli, pro Kita bukan pemaju. pro pembeli, kita bukan pro pemaju, tapi kita nak satu persekitaran yang sihat dan dinamik dalam industri. dalam industri perumahan negara. Ya. Ya. Ini yang kita nak. Ya, kita pun cerita tentang isu projek terbengkalai, projek sakit, dan bukan kita cerita pasal industri perumahan keseluruhan. Itu satu topik yang lebih besar. Ya. Kerana pastinya banyak angle ataupun ruang yang boleh kita bincangkan. Bagi Cik Hafiz, bagaimana bergerak ke hadapan ini supaya pengalaman Cik Hafiz dan puluhan ribu di luar sana dilindungi? Apa cadangannya? Pada saya lah, akta tu sendiri kena diperbetulkan, Ya. macam Dr. Rafiq cakap Dipinda. sendiri. Dipinda supaya sekarang yang nampak lebih akta ni lebih pada melindungi pemaju, bukan melindungi pembeli. So kita sebagai pengguna lah sebenarnya. So biar ada situasi yang win-win situation. Ya. Macam Dr. huraikan juga tadi, blacklist yang macam Cik Nazri kan, blacklist. Jangan blacklist pada syarikat yang diwujudkan untuk Ya. satu-satu projek. Ya. Blacklist mother dia sekali. Mother company. And then jangan setakat blacklist je. Ya. Kita enforce sekali denda. Ya. Barulah Compound. Ya. pemaju-pemaju ni pun dia akan fikir panjang. Kalau ada apa-apa, Ya. akan ada denda, implikasi pada dia. Itu yang sepatutnya ada. Lepas tu pembeli kau boleh dapatkan knowledge lah. Kita kena, sebelum tu kita buat kajian, kita cari bahan bacaan. Ya. Kalau rasanya victim pun kita boleh buat rujukan. Tak seperti nak tunggu projek terbengkalai kita nak Ya, rujuk. betul. Kita rujuk dulu. Kita dapatkan nasihat macam projek ni macam mana, and then based pada rekod. And then satu-satu projek macam sekarang ni, kebanyakan kawasan sekarang, konsep pemajuan sekarang kau nampak contohnya macam projek dia sekarang bangunkan satu township, macam township. Ya. So Perbandaran baru. situ lagi senang kita nak monitor. Maknanya PBT pun kena susun balik macam mana dia Luluskan projek. luluskan projek, lepas tu macam mana dia zonekan kawasan projek. Macam sekarang tempat yang projek saya ni dekat bawah kat area Ampang. Ampang Jaya. So dulu kalau tengok Ampang, kawasan sini macam ni, kawasan sini macam ni. Macam pembangunan untuk kawasan perumahan tu macam tak berapa tersusun. So sekarang ni kena ada satu supaya kita lebih tersusun. Ya. Sebagai contoh kita tengok Singapura lah. Yalah. Satu kawasan dibangunkan, semua kat situ. Maknanya orang tak keluar tak apa. Betul. So Semua ada. apa-apa masalah itu kawasan di situ yang selesaikan. Macam kita kat sini, ni pergi sini. Pemaju ni dah habis kawasan sini, dia lompat pergi sana. Lepas tu dia lompat pergi sana. So susah kita nak monitor macam pemaju yang ada macam ni kan. So mostly kena ada willing untuk ubah akta. Ya. And then dalam sama-sama pembeli pun kena tambah knowledge. Ya. Itu yang penting lah dulu sekarang. Bagi Cik Ali, adakah model-model yang kita boleh lihat dan mampu dilaksanakan mengikut acuan kita dalam isu mengelakkan, macam kita mencegah projek sakit, projek terbengkalai ini? Yalah, dia macam saya cakap tadi, perumahan, kalau kita lihat perumahan sebagai satu human rights, ya. Ya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Jadi kita mesti melihat, bila kita lihat cara begitu, sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi kalau Maslow punya itulah, apa yang penting? Food, security and shelter. Betul. Itu dulu. Barulah lepas tu kita boleh kerja ke apa ke semua. Jadi saya kurang pasti apa yang bawah KPKT yang Plan Asia ke apa? Ada unit Plan Asia atau Plan Malaysia. Plan Malaysia kan? Saya kurang pasti apa yang di dalam mandat dia orang tu dari segi planning. Adakah dia saya tahu dia merangkumi PBT semua, tapi kuasa saya tak tahulah sama ada PBT ikut atau tidak. Ya. Tapi di situlah saya lihat kalau dibuat gitu, kita akan kalau saya macam mengharapkanlah dengan cara begitu mungkin kita ada kurang penghijrahan ke bandar-bandar besar. Betul. Ada Dia akan kemudahan. menangani banyak aspek. Ya, jadi banyak untuk in the big picture untuk kesejahteraan rakyat sebenarnya. Jadi itulah saya mengharapkanlah, dan ya, itu isu-isu perumahan pun sekalilah dari situ. Jadi itu secara menyeluruhlah. Industri, macam saya cerita tadi pasal Germany tadi kan. Contoh. Bila
itu bermula pada provision of housing lepas Perang Dunia Kedua tau. Tapi cara dia planning tu pun sekarang ni industri tak semesti di Stuttgart atau Frankfurt, di bandar-bandar kecil pun ada dia punya niche dia. Tak payahlah yang pergi berhijrah. Itu maksud saya ya. Jadi itu model yang baik. Mungkin boleh dibuat di Malaysia. Supaya kita biarlah sekarang ni kalau kita pergi kawasan Kuala Lumpur ni dah padat dan dah. Kos terlampau tinggi dan rumah akan mahal. Ya, betul. Jadi inilah yang saya mengharapkanlah. Ada dari segi makro lah. Ya, bagi Dok, ada cadangan pihak pakar-pakar ekonomi, pakar perumahan, sudah sampai masanya kita laksanakan projek bina dulu jual kemudian 10-90. Nisbah 10 kepada pembeli, 90 kepada developer ataupun pemaju. Ini saya rasa idea ni dah 1 dekad dah. Tetapi macam tak bergerak langsung kerana lebih kepada kerugian kepada pemaju, lebih kepada tidak berdaya saing, tidak menyumbang kepada industri dan sebagainya. Di mana kita nak bermula kalau projek ini yang boleh banyak memberi manfaat dengan teknologi, digitalisasi, dengan fokus populasi negara kita, plan Malaysia ada. Mengapa tidak kita boleh lakukan? Kalau industri boleh bergerak dalam pelbagai pemodenan misalnya, tetapi dari aspek perumahan nampak begitu outdated. Okey. Apa yang Hanif cakap tadi berkenaan dengan BTS 10-90. Ya. Ya. Saya berdasarkan apa yang saya nampak. Ya. Cara pembuat dasar dan juga pembuat undang-undang di Kementerian Perumahan. Ya, apabila dia nak buat sesuatu undang-undang, dia mengambil pandangan pelbagai stakeholder. Ya, sepatutnya. Dia memang ambil. Betul, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia pandangan pelbagai pihak. Tetapi kita heran bila dah dapat info ni, dia buat keputusan. Keputusan tu macam mana pun tidak melindungi pembeli. Dulu saya sokong BTS 10-90. Ya. Di mana bayar 10% dulu, bila rumah dah siap bayar 90%. Ya. Tetapi dari segi financial model, ianya tidak akan membantu pemaju. Sustain. Ya, tidak membantu pemaju. Jadi saya sekarang ni tak fikir itu satu model yang sihat. Satu. Okey. Sebab dia tidak mencegah rumah terbengkalai. Kalau kata projek tersangkut, pemaju dah hilang 50, kalau 500,000 dah hilang 50,000. Pasal 10% dia bayar. Masih problem. Jangan lupa, dia bayar 10% dulu untuk projek 500, rumah 500,000. Dia dah ambil loan dengan bank. Dia dah ambil insurans dengan syarikat takaful untuk pinjaman perumahan dia. Kan? So, situ dah berjalan. Tapi dia orang cuma delay payment saja. Ya. Jadi ini kena dipikirkan balik. Sebab dia tidak mengurangkan risiko pembeli. Tidak mencegah juga. Mencegah. So, apa yang kita suggest ialah satu sistem baru di pencegahan kepada Kementerian Perumahan di mana pembeli tetap bayar dalam akaun. Bila pembeli tetap bayar duit dalam akaun itu kita jadikan dia sebagai trust account, HDA itu, akaun dia, akaun jual beli rumah tu, akaun pemajuan perumahan dia panggil. Ya. Akaun itu dijadikan sebagai trust account, ada trustee dia. Okey. Dan trustee ni dia kena release duit itu ikut jadual. Okey. Jadual bayaran masuk ke dalam akaun ini kita tak perlu usik. Ya. Sistem sekarang ni okey. Jadual duit masuk dalam akaun tu, okey. Bila duit ada dalam akaun, dia akan memberi orang kata ketenangan hati kepada pemaju bahawa duit tu dah ada di situ. Dia akan bagi ketenangan kepada pihak bank untuk bagi pinjaman kepada pemaju, ya, sebab dia tahu duit tu ada di situ. Ya. Jadi bank punya risiko untuk tidak dapat duit kurang, pemaju pun risiko nak dapat duit kurang. Okey. Isu dia ialah bila kita nak keluarkan duit ni. Contoh saya punya cadangan ialah apabila rumah itu sudah siap dengan kunci, kita bagi 80%. Dari kalau ada 100 juta untuk satu rumah, 800,000 kita release dulu. Bila dia bagi kunci. Kan? Lagi 20% kita tengoklah isu-isu defect. Ya, bila dah ada defect, warranty, semua benda-benda ni dah settle, bagi pula 20%.
kan. Jadi kita sebenarnya tak perlu buat banyak sangat perubahan. Benda yang kita cadangkan ini ialah dia bukan sahaja membantu semua pihak, dia menyebabkan kepercayaan itu meningkat dalam industri perumahan dan terhadap undang-undang negara. Takkah itu juga masih pro pemaju? Tidak. Sebab apa? Bila duit itu duduk dalam akaun itu dan ada trustee dia, dia memberi perlindungan kepada pembeli. Pembeli akan rasa duit dia selamat. Duit itu bila duduk dalam itu, duit itu bukan milik pemaju. Ini kena jelas. Duit dalam akaun trustee itu dia milik trust. Dan dikawal sendiri oleh dia, bukan akaun duit pemaju. Pemaju tak boleh kata, bank dah release untuk projek aku, duit aku. Tak. Ia hanya jadi duit kau bila kau serah rumah pada aku. Siap. Betul tak? Ya. Macam kita jual beli barang. Ya. Saya bagi duit, you bagi barang. Ya. Inilah yang kita nak buat. Ini juga diminta oleh undang-undang syariah, peraturan syariah. Kan? You bagi barang, kita bagi wang. Ya. Sekarang wang ni sebab you takut orang ni nanti kan tak beli barang you. Ya. You buat-buat tak ada orang beli. Kita kata okey tak apa, you buat, dia beli. Duit tu dia pegang oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ni ialah trustee. Trustee inilah yang akan tengok, okey, you dah siap ke belum? You dah siap. Tengok semua, kita pergi cek semua dah okey. Kita bagi duit. You dah bagi unji, dah bagi. Okey, kita bagi duit. Kan? Jadi dengan cara macam ini, semua pihak terlindung. Ya. Semua pihak terlindung. Tidak ada pihak yang diabaikan. Dan yang paling penting, kalau kita buat cara begini, Jabatan Perumahan Negara atau Kementerian Perumahan tidak akan dibebankan. Dibebankan dengan masalah-masalah yang timbul kemudian. Kita tak boleh gunakan konsep undang-undang di mana kita bentuk undang-undang itu untuk membaiki problem. Kita kena mencegah. Ya. Itu konklusi. That is the way. Cik Hafiz, adakah dengan penawaran dan juga promosi, publicity projek-projek perumahan ini sebenarnya perlu juga dikawal? Bagi pengguna lah, bagi saya lah yang suka melihat visual satu gambar yang cantik, yang nak beli rumah ni akan tengok pemaju punya promosi, pemaju punya publicity dan juga apa juga diskaun-diskaun macam-macam lah, gated guarded lah, beli ni dapat handphone lah, beli ni dapat kereta Proton Saga dan sebagainya. Dia tak fikir risiko-risiko yang kita bincangkan ni. Adakah itu juga perlu ada kawal selia? Seolah-olah pemaju ni boleh iklankan apa saja langit dan bintang lah untuk jual perumahan mereka. Cik Hafiz? Bagi saya perlulah. Sebab kalau kita tengok dalam brosur dia kan, dia akan, kalau tulisan paling kecil bawah tu. Ya, terms and condition kat terms bawah. condition satu, illustration only. So gambaran yang diberi pada kita sebagai pembeli kadang-kadang tak sampai pun. Kadang-kadang apa yang ditunjukkan tu tunjuk high expectation. Bila dapat bawah. Macam Cik Ali cakap tadi, misrepresent kan. Benda tu patut ada pihak lain yang menilai. Adakah benda yang ditawarkan tu setimpal atau tidak. Macam kita pembeli, macam biasalah, kita macam pembeli, kita lumrah manusia. Kita nak satu yang cantik, yang sedap mata memandang. Apa yang kita rasa kita nak tu dia boleh bagi. Itu menarik minat. Good to have lah. Mostly marketing side lah. Betul. So bila marketing diorang buat macam tu, kita sebagai pembeli macam biasalah, kita akan lupa apa buat tu. Kita akan tertarik. Tapi kawan selia tu siapa yang buat? Itu kena tengok. Kadang-kadang itulah, macam saya cakap tadi lah, pembeli pun sekarang ni kena ada ilmu untuk beli rumah sekarang. Dia Cik Ali, akhir sekali, adakah kita perlu bergerak selain daripada membaiki undang-undang, melihat kawal selia dan juga melindungi hak-hak pembeli dan juga pemaju, termasuk juga memberikan nafas dalam industri ini, tetapi kita nak bergerak ke arah negara berteknologi tinggi, berotomasi, digitalisasi, AI dan sebagainya, big data dan sebagainya. Mengapa dalam industri perumahan ini kita tidak boleh gunakan segala keperluan teknologi dan juga digitalisasi ini untuk membantu semua pihak? Boleh, kalau nak bangunkan di Bangi, sekian-sekian rumah diperlukan. Tapi rumah mewah dah tak boleh dah, kerana dah terlampau banyak. Betul. Rumah kos rendah, rumah kos sederhana saja, itu pun yang berbentuk apartment ataupun berbentuk land yang sekian-sekian harganya. Mengapa tidak boleh dilakukan? Kerana saya rasa KPKT boleh mulakan, pihak berkuasa tempatan boleh mulakan, state government misalnya Selangor Negeri Maju ini boleh mulakan. Mengapa tidak ke arah itu?
Saya lihat memang boleh. Macam yang private sector itu kurang-kurang lah ke jurus ke apa yang diharapkan, macam property guru tu dah bagus satu, tapi taklah merangkumi semua. Betul. Platform tu dah ada. Cuma apa benda lain kena masuk situ lah. Jangan Tapi satu bahagian saja itu jadi saya lihat dah ada dah tu, tapi dorongan tu mungkin bukanlah kita nak kata dibuat oleh kerajaan, tapi dorongan tu push for orang kata democratization of information untuk dalam bidang property ni. Itu saya lihat begitulah. Cik, akhir sekali Dok. Adakah kita sudah sampai masanya kita ada satu kawal selia dan nak cerita agensi baru ni, saya rasa bersalah sangat, dah banyak agensi sebenarnya kan. Apa nama saya rasa semua dah ada, kalau saya Google semua dah ada, tapi fungsinya agak terhad. Tapi adakah sudah sampai masanya kawal selia yang lebih telus, yang lebih efektif dalam hal ini? Mungkin KPKT tak sesuai, tapi mungkin agensi lain lebih sesuai, ataupun bagaimana? Tak, kalau you tanya saya, bidang kuasa penjualan, kawal selia penjualan dan kawal selia pengiklanan properti yang belum ada. Masih di dalam tangan KPKT dan saya rasa macam mana nak ada gigi ni? Tak, itu okey. Itu okey. Itu tidak ada masalah. ada Tak perlu agensi baru. Okey. Cuma memperkasakan kuasa. Kuasa tu tidak ada sekarang ini. Kalau you tengok contoh-contohnya dalam akta sedia ada, kuasa-kuasa yang diberi kepada housing controller ataupun kepada menteri contohnya, dia macam seolah-olah ikat kaki dan tangan dia sendiri. Jadi nak gerak sini tak boleh, nak gerak sana tak boleh kan. Jadi banyak benda yang tak boleh. Daripada banyak benda yang boleh. Kita nak melindungi hak orang ramai. Kalau kita tengok Akta Kewangan Negara Financial Services Act 2013. You cuba tengok, ada tak pemain-pemain industri yang berani buat apa-apa yang bukan bukan? Tak berani. Iklan sesuatu benda yang lain daripada yang sebenar. Tak berani. Sebab apa? Akta itu memberi kuasa penuh kepada Bank Negara Malaysia untuk ambil tindakan daripada A sampai Z. Termasuk industri kesihatan kita. Nak iklan ubat ke, nak iklan apa? Sama juga. Jadi sama. So, tapi di KPKT ini tidak ada. Tidak ada. Di Jabatan Perumahan Negara tidak ada. Kuasa itu mengekang diri sendiri. Itu yang saya tak faham. Ini sebahagian daripada reformasi undang-undang yang perlu dibuat. Menarik. Ini pandangan saya. Itu belum cerita lagi tentang kemudahan-kemudahan nak siapkan rumah tu. Ada TNB-nya, ada longkangnya kan, ada IWK-nya, Syabasnya lah. Sebetulnya. Jadi, macam-macam lah kan nak dapat CF dan sebagainya. Sebetulnya cerita ni kalau cerita satu hari tak cukup. Tak apa, kita sebagai permulaan membuka mata semua pihak, pemegang taruh, dan kita mengharapkan pembeli sentiasa dilindungi. Wang yang dikumpulkan bukan senang, bukan calang-calang. Saban hari mereka bergolok bergandai, tak tidur malam cari duit untuk beli rumah. Rumah idaman tak siap berpuluh tahun, tapi bayaran berjalan macam biasa. Jadi itu yang kita fikirkan di mana mereka nak merujuk ataupun mengadu. Jadi terima kasih Dr. Muhammad Rafiq Khan Abdul Rahman, Pengurusi Victims Malaysia, Cik Hafiz Harun, Mangsa Rumah Terbengkalai. Semoga terus tenteram dan juga berkongsi maklumat dengan rakan-rakan yang lain. Cik Muhammad Ali Ghazali, Ahli Victims Malaysia. Kita tak dapat reaksi daripada REDA ataupun pihak Kementerian KPKT. Mungkin next sesi kita akan panggil mereka kerana input mereka pun penting. Mereka lah pemegang taruh utama dalam industri ini. Jadi sekian saja dalam Dialog Poket Rakyat. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.